Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Puan Fazila. Kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri iaitu Reshma Anak Perempuan Rahman. Saya, Nur Saidah Najah binti Muhammad Zamri. Dan saya, Nur Farah Ain binti Selain. Baiklah, Syed Naqi Al-Atas ni merupakan seorang cendekiawan Islam di mana dia mahir dalam bidang metafizik, sejarah, falsafah dan sebagainya. Dan seperti yang kita tahu, dalam ilmu pengetahuan yang ditekankan oleh Syed Naqi Al-Atas, beliau menekankan 6 faktor di mana kebudayaan Melayu itu boleh diperluaskan. Iaitu yang pertama, perdagangan, kemudahan, penghargaan, ortopolitik, perkahwinan dan pertandingan. Namun begitu, dalam video pembentangan ini, kami akan menekankan 3 faktor iaitu perdagangan, kemudahan dan penghargaan. Dan kalau kita lihat, menurut Syed Naqi Al-Atas, pandangan beliau turut diaplikasikan di dalam Perlembagaan Malaysia 160/2 di mana orang Melayu ialah mereka yang beragama Islam, mengamalkan kebudayaan Melayu dan juga bertutur dalam bahasa Melayu. Baiklah, seterusnya kita akan lihat faktor penghargaan. Nilai ideologi Islam dianggap sebagai yang terutama bagi memeluknya. Di mana kita akan lihat siapa orang Melayu itu menurut pandangan Syed Naqi Al-Atas. Nak tengok putih? Jom ikut saya. Baiklah, kalau kita lihat dalam pandangan Syed Naqi Al-Atas berkaitan dengan siapa orang Melayu, beliau menyatakan bahawa orang Melayu itu berasal daripada Kepulauan Melayu Indonesia. Dan perkara ini kita dapat lihat dalam Silsilah Kesultanan Perak, di mana dalam susul galur Kesultanan Perak ini kita dapat lihat kebanyakannya berasal daripada Kampar, Aceh dan sebagainya. Contohnya, kita lihat Sultan Syekhul Amin merupakan Raja Siak. Dan Siak ni di mana? Di Indonesia itu sendiri. Dan sebab itulah kalau kita lihat dalam orang Islam itu sendiri, orang Melayu, maafkan saya, orang Melayu itu merupakan mereka yang beragama Islam, berbahasa Melayu dan juga mengamalkan budaya Islam. Sebab itulah kalau kita lihat perkara Islam dan budaya Melayu ini berkait rapat, menyebabkan budaya Melayu itu sendiri berteraskan Islam. Dan dalam konteks Kesultanan Perak, budaya daripada Indonesia itu diserap masuk dalam budaya Melayu. Sebab itulah bahasa Melayu dan bahasa Indonesia seakan-akan sama. Sebabnya kita berasal daripada kepulauan yang sama. Baiklah, sekarang saya dekat kedai talam iaitu menunjukkan pengaruh budaya Arab dan Islam dalam budaya Melayu menerusi faktor perdagangan. Seterusnya, dari segi faktor perdagangan, kita boleh lihat pengaruh Arab dalam budaya Islam iaitu makan bertalam. Seperti anda lihat, makanan ini telah dihidangkan untuk makan secara bertalam. Seperti yang kita tahu, yang ini dalam sunnah Nabi Muhammad, makanan bertalam ni dapat mengeratkan ukhuwah, iaitu mengerat hubungan antara satu sama lain dalam budaya Islam. Seterusnya, dari segi faktor perdagangan, berdasarkan pandangan tokoh Syed Naqi Al-Atas telah menyatakan bahawa penyebaran Islam ini juga telah menyebar menerusi kerohanian dalam budaya Islam disebabkan oleh dalam kerohanian ini peniaga-peniaga akan mengamalkan etika-etika yang tertentu, contohnya dari segi menjaga adab, menjaga pertuturan ketika berurus dengan pembeli, seterusnya jauhi riba dan akad jual beli. Seterusnya, Islam ini juga dapat berkembang dari segi moral yang tinggi dalam kalangan peniaga. Hal ini dapat menarik pedagang-pedagang luar untuk terus berniaga di tanah ini. Sebagai buktinya, faktor perdagangan dapat dilihat daripada seni ukiran yang terdapat daripada bangunan ini. Seni ukiran ini dibawa masuk oleh pedagang-pedagang Islam daripada Arab ke tanah Melayu. Bukti seterusnya dapat dilihat daripada tulisan yang terdapat di sini iaitu tulisan Khat Farisi iaitu dibawa masuk oleh pedagang-pedagang Islam ke tanah Melayu. Seterusnya, pengaruh budaya Islam dan ilmu pengetahuan yang ditekankan oleh Syed Naqi Al-Atas dapat dilihat dari faktor kemudahan iaitu dari aspek politik, di mana kepentingan politik ini dianggap sebagai satu motif dan sebab utama seseorang itu untuk memeluk Islam. Berlandaskan pernyataan yang telah disebut sebentar tadi, jelaslah bahawa kepentingan politik tidak dapat dibuktikan
bagi menjelaskan kebudayaan yang sebenar. Namun, selepas kedatangan Islam, hal ini telah berubah menjadi kesempurnaan dalam sejarah Melayu dengan adanya unsur politik yang kekal diwarisi sehingga kini. Tambahan lagi, pada zaman dahulu, ketua pentadbiran yang bersangkutan dengan politik merupakan ejen utama kepada penyebaran agama Islam. Hal ini kerana apabila pemimpin atau raja sesebuah negara mahupun wilayah memeluk agama Islam, maka rakyatnya juga akan menganuti agama Islam. Perkara ini merupakan contoh dari apa yang kita sering sebut sebagai konversi massal, di mana penerimaan agama baharu akan memberi impak kepada rakyat yang dipimpin. Selari dengan konteks budaya yang ditekankan oleh Said Naqib al-Atas, kesesuaian dengan nilai-nilai Islam iaitu beliau menekankan perlunya pembangunan budaya yang selari dengan nilai-nilai Islam. Hal ini mencakupi aspek-aspek seperti seni, sastra, arkitektur dan juga bidang kebudayaan lainnya yang memainkan peranan penting dalam pembentukan budaya itu sendiri. Oleh itu, keselarian anutan agama antara pemimpin dan rakyat akan memudahkan lagi proses pembangunan budaya yang utuh. Buktinya, kalau kita lihat dari konteks negeri Perak, almarhum pemerintah-pemerintah dahulu dan keluarganya telah disemadikan di tanah perkuburan ini dengan adat istiadat agama Islam. Bukti yang kedua kita dapat lihat dari aspek kemudahan iaitu bidang politik adalah nilai budaya Islam telah diterapkan dari zaman Kesultanan Melayu lagi. Buktinya, pada zaman dahulu, para pembesar dan sultan akan bermesyuarah di sini, di mana di atas adalah tempat sultan dan di bawah adalah tempat pembesar. Jika kita lihat pada zaman dahulu, para pembesar sahaja berkuasa mutlak untuk menentukan gubal ataupun menggubal dasar-dasar. Namun, selepas kedatangan Islam, penggubalan dasar-dasar adalah berdasarkan mesyuarah antara pembesar dan juga sultan, di mana pada masa kini perkara mesyuarah itu masih diterapkan namun dikenal sebagai mesyuarat. Kesimpulannya, Kejap. Saya cakap kami nak buat 3 je kan? Iaitu yang kemudahan, perdagangan dan politik. Tak salah saya. Tapi sebenarnya kami nak buat 3 lagi. Kami akan terangkan 3 lagi faktor, iaitu ototoni, perkahwinan dan juga pertandingan. Nak tahu faktor seterusnya? Faktor budaya Islam yang berkait rapat dengan ilmu pengetahuan Said Naqib al-Atas ialah faktor ototoni. Apa tu faktor ototoni? Duduk dululah, penat dah. Sini. Maafkan saya. Okey, baiklah. Untuk mengetahui semua, faktor ototoni ini ialah satu keadaan di mana sesuatu itu dianggap telah sedia ada sejak purbakala sebagai kepunyaan atau sifat kebudayaan sesuatu masyarakat itu. Jadi dalam masyarakat Islam, faktor ototoni itu dikenakan terhadap ilmu tasawur Islam yang kononnya serupa kandungannya dengan kepercayaan yang telah sedia ada sejak zaman purbakala itu sendiri. Inilah kononnya sebab yang memudahkan penerimaan agama Islam itu dalam kalangan masyarakat. Maksudnya macam bila kita dah tahu benda tu ada daripada zaman dahulu, jadi orang-orang masa kini ni sebab diwarisi kan, jadi orang boleh menerima agama Islam tu dan menyebabkan agama Islam tu tersebar luas pada masa kini. Jadi kita nak tahu juga apa tu tasawur Islam. Baiklah, kita kena tahu dulu Islam ni seringkali dikait rapatkan dengan ad-din berbanding agama kerana ad-din ni bermaksud cara hidup, sementara agama iaitu upacara ritual. Jadi kalau kita nak kaitkan budaya Islam ni dengan tasawur, maksudnya apa? Maksudnya agama Islam ni dengan kebudayaan kita, cara hidup masyarakat Islam itu sendiri. Dah penat duduk, saya berdiri pula untuk menerangkan apa itu ad-din dan tasawur berkaitan dengan budaya Islam yang berkait rapat dengan ilmu pengetahuan Said Naqib al-Atas. Baiklah, baik pada hakikat Islam itu sebagai satu cara hidup, maka ia wajar dirujuk dan dijadikan manual dalam kehidupan seharian. Sebab itulah Islam ini, budaya Islam menurut dalam tasawur, dia bukan hanya tertakluk kepada bidang sosial semata-mata, tetapi juga tertakluk kepada bidang politik, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya kepentingan kita untuk memahami tasawur ini menurut pandangan Said Naqib al-Atas untuk menyebarkan budaya Islam itu adalah apabila seseorang itu memahami apa yang ditekankan dalam tasawur Islam,
maka seseorang yang beragama Islam itu akan menjalankan kehidupan sehariannya benar-benar mengikut apa yang telah diajar dalam agama Islam. Kita tahu bahawa agama Islam ini satu agama yang harmoni, menekankan masyarakatnya, penganutnya untuk sentiasa melakukan perkara yang ke arah kebaikan, sikap mahmudah dan bukannya sikap mazmumah. Jadi, menerusi tasawuf Islam ini, pegangan, ibadah dan cara hidup kita terpimpin dengan ruh Islam, dan sebab itulah budaya Islam ini sangat berkait rapat dengan ilmu pengetahuan Said Naqi Al-Atas. Jadi apabila kita mempelajari tasawuf Islam ini, kita dapat menangani isu permasalahan dalam kehidupan menurut perspektif Islam itu sendiri. Ini bermakna keputusan dan tindakan yang kita ambil menghadapi sebarang konflik atau permasalahan berasaskan kepada kerangka pemikiran Islam. Kenapa saya katakan budaya Islam ni berkait rapat dengan tasawuf Islam dan ilmu pengetahuan Islam? Sebab apa? Apabila individu atau satu kelompok masyarakat yang tidak mendapat gambaran yang tepat tentang Islam, maka lahirlah tanggapan-tanggapan yang negatif, yang tidak benar tentang Islam. Ini mendorong kepada timbulnya tanggapan bahawa Islam menolak kemajuan, Islam menolak kekayaan, Islam bersifat keras dan ganas, Islam bersifat kolot dan mundur, dan pelbagai jenis tanggapan negatif apabila Islam tidak diketahui dengan jelas dan tepat. Dan contohnya kita lihat sekarang, bagaimana mereka yang berada di Israel yang tidak mendapat gambaran Islam yang sebenarnya dan menolak bahawa Islam itu bersifat harmoni. Salah faham inilah yang membuatkan orang-orang yang terutamanya mereka di barat memandang bahawa budaya Islam ini satu perkara yang tidak wajar dan teruk bagi mereka. Jadi sebenarnya benarlah bahawa budaya Islam ni sangat berkait rapat dengan ilmu tasawur, dan menerusi ilmu tasawur lah kita dapat mengetahui cara dan kehidupan masyarakat Islam yang sebenar. Seterusnya ialah faktor pertandingan yang merupakan penyebaran agama Islam dan Kristian yang bertitik tolak daripada peperangan salib. Peperangan salib telah dilancarkan oleh Paus Urban pada tahun 1095 dengan dua matlamat. Yang pertama, membebaskan Baitul Maqdis dan Tanah Suci daripada kekuasaan orang Islam dan membebaskan orang Kristian Timur dari pemerintahan orang Islam. Jadi berdasarkan kedua-dua matlamat peperangan salib ini dapat dilihat bahawa penyebaran agama Islam dan Kristian boleh berlaku dengan lebih meluas dengan berlakunya peperangan salib ini. Hal ini demikian kerana melalui peperangan salib, penaklukan wilayah-wilayah telah berlaku dan sekaligus telah menyebarkan lagi agama Islam dan juga Kristian. Jika dilihat dalam konteks Malaysia kini, penaklukan agama-agama itu sudah tidak berlaku, namun berlakunya kebebasan beragama antara orang Islam, orang Cina, orang India dan bangsa-bangsa dan kaum-kaum lain di Malaysia. Sebagai contoh, di Tanjung Rambutan ini, masjid, kuil dan tokong berada dalam pada jarak yang sangat dekat. Impak terbesar perang salib kita dapat lihat apabila gelombang-gelombang perang salib untuk merebut kota suci Yerusalem dari tangan kaum Muslim sampai sejauh saat ini gagal. Bahkan kedudukan orang Barat ataupun Kristian di Syria dan Palestin menjadi hilang keuntungan yang didapat daripada pihak Kristian dan juga pihak Barat. Jika dilihat dari konteks peperangan antara Israel dan Palestin pada masa kini, di media sosial terdapatnya penyebaran video tentang tentera Hamas yang tidak mengasari warga-warga tua dan kanak-kanak rakyat Palestin, rakyat Israel, maafkan saya. Oleh itu, kita dapat lihat bahawa penerapan anutan agama itu selari dengan apa yang telah dijalankan oleh tentera-tentera Hamas, di mana mereka tidak menyakiti rakyat-rakyat tidak bersalah dan tidak pun mencederakan mereka. Impak yang seterusnya daripada berlakunya perang salib ini adalah kehilangan nyawa, di mana persaingan antara tamadun Barat dan tamadun Islam dalam siri perang salib telah dianggap sebagai persaingan antara tamadun. Dari sudut kesan hubungan dan perkembangan tamadun, ketenteraan lebih banyak meninggalkan nilai-nilai negatif daripada nilai-nilai positif, di mana kaum rakyat-rakyat yang tidak bersalah telah dicederakan. Impak peperangan salib yang seterusnya adalah kehilangan nyawa, di mana persaingan antara tamadun Barat dan tamadun Islam dalam siri perang salib
telah dianggap sebagai persaingan antara tamadun. Dari sudut kesan hubungan dan perkembangan tamadun, ketenteraan lebih banyak meninggalkan nilai-nilai negatif berbanding nilai-nilai positif, di mana kita boleh kaitkan dengan peperangan yang berlaku pada masa kini antara Israel dan Palestin, di mana rakyat-rakyat yang tidak bersalah disakiti oleh pihak-pihak Zionis. Oleh itu, hakikat ini tidak dapat dinafikan lagi apabila kuasa ketenteraan seringkali membawa kepada peperangan dan balas dendam akibat daripada penggunaan elemen-elemen seperti pembunuhan, penyiksaan, penindasan, penganiayaan, kekejaman dan paksaan dalam interaksi ketenteraan. Kesimpulannya, peperangan demi peperangan yang telah berlaku telah banyak mengorbankan nyawa-nyawa tentera Islam, tentera Kristian dan masyarakat-masyarakat yang tidak bersalah. Ini juga bukan sahaja jumlah kematian yang sedikit, tetapi jumlah yang sangat besar, iaitu orang-orang awam yang tidak bersalah menjadi korban utama daripada siri peperangan perang salib. Faktor terakhir ialah faktor perkahwinan, iaitu dari pandangan budaya Islam, dari segi ilmu pengetahuan tokoh Syekh Naqib Al-Atas, iaitu dalam perkahwinan budaya Islam terdapat persembahan silat, iaitu merupakan seni bela diri yang diamalkan secara turun-temurun. Seperti yang kita tahu, perkataan silat ini berasal daripada bahasa Arab, iaitu silat merupakan seni persembahan dan juga adat mereka. Seperti yang kita tahu, silat spaded iaitu berasal daripada Arab, iaitu Yaman, yang dibawa oleh Takso Palo dan muridnya Sahim. Dan silat ini juga, iaitu silat Spaled ini juga dikenali sebagai silat 7 hari, iaitu menggunakan tangan kosong. Seperti yang kita tahu, silat ini boleh dilakukan dengan bersenjata ataupun tangan kosong. Pada sehingga kini, budaya orang Islam mempersembahkan silat ini dalam upacara-upacara rasmi, contohnya seperti seperti perasmian dan juga perkahwinan mereka. Mereka akan mempersembahkan seni pertahanan bela diri, iaitu silat, di hadapan pengantin tersebut sebagai adat mereka. Kini silat spaded iaitu berasal daripada Arab ini terdapat di beberapa tempat seperti Pasir Putih, Kelantan, Resort Terengganu. Nak tengok bukti silat ini dalam budaya Islam, iaitu dalam faktor perkahwinan, boleh tengok video ni. Helai daun sirih lintas bersama bunga jeruk dari langkah darah merah pekat mengisi. Kedua ialah permainan kompang dalam perkahwinan budaya Islam, iaitu pengaruh Arab juga, iaitu sejenis alat muzik tradisional, iaitu berupa gegendang dan berasal dari Timur Tengah. Seperti yang kita tahu, lirik lagu permainan kompang ini dalam bahasa Arab seperti memuji Tuhan mereka, dan permainan kompang ini juga dibawa masuk oleh pedagang-pedagang Arab ke tanah Melayu, iaitu dari Nusantara. Dan juga kompang ini juga digunakan untuk menarik pedagang-pedagang yang daripada luar untuk berniaga di sini. Seperti yang kita tahu, kompang ini juga sehingga kini digunakan untuk menarik perhatian. Contohnya dalam perkahwinan, kita boleh tengok mereka akan memainkan kompang ini untuk menarik perhatian semua tetamu untuk melihat pengantin tersebut. Seterusnya, kompang ini juga digunakan dalam upacara-upacara rasmi dan formal supaya sebagai satu adat dalam budaya Islam. Sebagai contoh, kita boleh lihat di video seterusnya.
pernikahan, iaitu memperkenalkan pengantin lelaki dan pengantin perempuan bersama ahli keluarga mereka. Ketika taruh ini juga mereka boleh berkenalan antara satu sama lain dan lebih terperinci tentang keluarga, adat mereka, budaya mereka dan sebagainya. Sebagai contoh taruh ni boleh dilihat dalam video seterusnya. Anak dia ni ada berkenalan dengan anak abang. So dia orang dah berjumpa hari dan telah berbincang dan bersetuju bahawa satu ikatan pertunangan nak diadakan pada hari lah, InsyaAllah. Dan kita berbincang mengenai apa yang patut dibincangkan. Bincang dah lepas dah, tapi kita nak kata orang nak review sajalah, supaya menjadi peringatan dan ada penambahan dan ada kekurangan kita boleh buat perbaikan. So insyaAllah percaya pada petani saya difahamkan pada pertemuan yang lepas telah setuju kedua pihak bahawa pihak lelaki akan memberi hantaran sebanyak RM6,000 dan wang mas kahwinnya sebanyak RM4,000. Dan jumlah hantaran barang ni terpulang lah 15/7 ke mana bila asasnya 15/7 kan. Tapi kalau rezeki ada mendatang, murah rezekinya besok, kalau nak tambah itu terpulang ya kan. Sebagai kata orang tu adat, bukan kemestian. Dan itu Baiklah, aspek terakhir dalam faktor perkahwinan dalam budaya Islam ialah pakaian. Seperti yang kita tahu, memakai purda iaitu merupakan satu adat ataupun budaya masyarakat Arab, tetapi kini diamalkan di negara kita. Seperti yang kita boleh lihat, kebanyakan pengantin memakai purda ketika majlis perkahwinan mereka, iaitu merupakan satu pengaruh Arab juga dalam budaya Islam, iaitu memakai purda ini tidak wajib tetapi hukum sunnah dalam kalangan orang Islam. Sebagai contohnya, kita boleh melihat di video seterusnya, iaitu pengantin memakai purda ketika majlis perkahwinan sebagai menutup aurat. Kesimpulannya, benarlah budaya Islam berkait rapat dengan ilmu pengetahuan tokoh Syekh Naqid Al-Atas, iaitu sebaran budaya Islam di Tanah Melayu. Seperti yang kita tahu, keenam faktor ni memainkan peranan penting dalam menyebarkan budaya Islam di Tanah Melayu. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.